Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi serta jawatan kuasa masjid, para asatizah, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur di atas nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat afiat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Sama-sama kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat berjemaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan salat kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah juga pada saat ini kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefahaman kepada kita, memberikan keampunan dan rahmatnya kepada kita semua, insya-Allah. Sama-sama kita niat i'tikaf, mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Hadirin sekalian, kita akan sambung setakat kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. Terakhir kita membicarakan tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang keperluan wasiat sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala wasiyatin mata ala sabili wa sunnah wa tuqa wa syahadah wa mata maghfuran lah." Barang siapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat, maka dia mati pada jalan Allah. Mati menurut sunnah, taqwa dan syahadah. Juga mati dengan memperolehi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga menggalakkan kita menyampaikan wasiat sewaktu kita sakit, yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, "Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Yang bermaksud, kamu diwajibkan apabila seorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah dia buat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut aturan agama, sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Ini ayat Al-Quran yang menyentuh perihal keperluan berwasiat sebelum meninggal dunia, dan wasiat menjadi wajib sekiranya kita mewasiatkan untuk melunaskan hutang piutang yang kita tanggung, yang kalau kita tak cerita kepada waris kita tak tahu yang kita sedang berhutang, ataupun ada perkara yang kita sembunyikan, ataupun yang kita terlepas pandang untuk memberitahu. Mungkin ada tanah, ada yang belum selesai, ada rumah yang belum dilunaskan hutangnya, ada bagai-bagai aset-aset yang lain yang waris kita tak mengetahui, maka naklah kita bagi tahu, dibimbangi. Kita mati nanti, kalau benda tu tak selesai, maka kita tak selesailah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur nanti. Hutang tak selesai, maka kita tak lepas. Kalau dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh minta ampun, tapi hutang yang tak dapat diselesaikan, maka akan menjadi tanggungjawab kita, dan tanggungjawab kepada waris-waris kita untuk melunaskannya. Jadi apabila mati seseorang, perkara yang perlu disempurnakan sebelum harta itu diagihkan ikut faraid, maka kena sempurnakan hutangnya.
Jadi kalau kita bagi tahu hutang kita, senang untuk disempurnakan. Tapi kalau hutang kita waris pun tak tahu, jadi waris tak dapat nak menyempurnakannya. Jadi sebab itulah waris ada berpesan kepada makmum yang hadir agar kalau ada ayah dia ataupun yang meninggal tu ada hutang hutang yang tak selesai, yang sangkut, minta dituntut kepada waris. Jadi itu kalau hutang untuk di kampung tu, mungkin hutang di tempat-tempat lain yang waris tak tahu dan wali pun tak tahu, maka dibimbangi tak selesai. Kemudian disempurnakan wasiat. Jadi wasiatnya mungkin ada bagai-bagai benda yang dia janjikan kepada anak dia untuk dihibahkan, untuk dihibah bersyarat sebagai contoh, ataupun hibah amanah. Dia bagi harta ni, tanah ni bagi pada balong contohnya. Ni tanah dekat hujung tu, ni bagi kat mak kau ni, contoh. Jadi itu wasiat sewaktu hidup. Jadi wasiat-wasiat itu pun perlu disempurnakan sebelum harta itu diagihkan kepada mengikut faraid lah, kalau sekiranya ada. Kalau tak ada, semuanya telah pun diselesaikan sebelum dia mati. Sebelum dia mati itu dah selesai dah semua sekali. Semua tanah, semua aset yang dia ada telah pun diberikan kepada siapa yang dia nak, anak dia ke. Biasanya anak-anak lah dia bagi awal. Jadi mungkin tak adalah harta peninggalan sebab dah diberi semasa waktu hidup. Jadi ini berkaitan tentang keperluan wasiat sebelum seseorang meninggal dunia. Jadi ini merupakan perkara yang perlu, sebab ada hadis Nabi dan ayat Al-Quran yang menyentuh perkara tersebut. Maka kita kena berwaspada dengan perkara ini, kerana kita pun tak tahu bila kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya berkaitan tentang syurga, takut neraka, yakin ke atas kematian dan mengenali dunia. Ini kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu an bin Abi Talib, man ishtaqa ila al-jannati sara'a ila al-khairat, wa man ashfaqa min an-nar intaha 'an ash-shahawat, wa man tayaqqana bil maut inhadamat 'alayhi al-ladzat, wa man 'arafa ad-dunya hanat 'alayhi al-musibat. Maknanya barang siapa yang rindu pada syurga, maka mestilah ia bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang takutkan neraka, maka tentunya hendaklah ia mencegah diri dari keinginan-keinginan syahwat. Barang siapa yang yakin kepada kematian, maka habislah semua kelazatan atasnya. Yakni dia tak lagi ingin merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sebab apa? Sebab yakinkan kepada kematian menyebabkan dia tak berselera ataupun tak minat untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan barang siapa yang mengetahui tentang hakikat dunia, maka ringanlah ia menanggung sebarang musibah atasnya. Baik ya, kita ulas sikit. Pertama berkaitan tentang rindu syurga. Jadi orang yang menyatakan kerinduannya kepada syurga, maka tentunya dia akan melakukan ketaatan, melakukan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan ketaatan itu memungkinkan dia untuk dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia dakwa dia rindukan syurga, masa yang sama dia tak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus melakukan kemaksiatan, tak melakukan kebaikan-kebaikan, jadi itu maknanya dakwaan kerinduannya kepada syurga itu tak tepat dan tak betul. Jadi semua orang rindukan syurga, nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang tak dapat kita nak bayangkan. Tak dapat kita nak bayangkan kerana tak pernah kita lihat kenikmatan itu di dunia. Mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam syurga. Yang apa saja yang kita nak semua dapat, apa saja yang kita inginkan semua dapat. Walaupun yang kita nak itu perkara-perkara yang telah pun ada di dunia. Kita nanti teringin nak makan di akhirat, makanan-makanan dunia pun ada.
teringin kita nak buat benda yang biasa kita buat, di dalam syurga nanti Allah berikan peluang untuk kita berbuat apa saja yang kita nak sewaktu mana kita di dunia. Sedangkan terlalu banyak lagi lah kenikmatan-kenikmatan yang tak ada dalam dunia yang berlaku pada di syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Inilah kenikmatan-kenikmatan syurga yang tak dapat kita nak bayangkan. Yang tak dapat kita nak bayangkan, kita hanya boleh bayangkan dengan pengetahuan sedia ada bagaimana kita masuk sebuah istana yang besar. Ya. Apabila kita masuk sebuah istana yang besar, banglo yang mewah, tentunya ada bagai-bagai kemudahan. Dengan mozaik dia, dindingnya, perabot dia, shilling dia, bumbung dia, semua cantik, hebat. Ada taman dalam rumah, ada sungai dalam rumah, ada kolam dalam rumah, ada air terjun, ada semua benda. Itu bayangan kita dan yang pernah kita saksikan dalam dunia. Keindahan mana pulau tercantik dalam dunia, kita tengok dalam YouTube. Tengok tempat paling top dan paling indah dalam dunia, kita tengok tenang, ada air terjun, ada laut, ada kolam dan sebagainya, ada tasik yang membiru, kita rasa tenang. Jadi ketenangan, keindahan yang ada dalam dunia jauh lebih hebat syurga Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dindingnya daripada emas, dia punya lantainya daripada permata. Jadi ini kehebatan nikmat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita niat saja apa yang kita nak datang terhidang di hadapan kita. Nikmat yang tiada tolak banding iaitu nikmat syurga, dan nikmat yang paling besar iaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Inilah yang kita rindukan, inilah yang kita impikan, inilah yang mendorong dan yang memotivasikan kita untuk kita jadi orang yang soleh. Inilah yang mendorong kita untuk kita bersedekah, inilah yang mendorong kita untuk kita melakukan kebaikan, ketaatan, tolong orang, bagi senang dan mudahkan orang, kerana kita yakin dengan balasan baik yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di syurga. Oleh kerana kita yakinkan syurga Allah, yakinkan perkara-perkara yang dijanjikan oleh Allah, maka keyakinan itulah yang mendorong kita untuk kita berbuat taat, untuk kita berada dalam majlis pada malam ini, untuk kita beriktikaf, untuk kita menanti salat Isyak berjemaah, untuk kita dengar kuliah yang bukan hanya kita dapat refresh ataupun kita dapat mengingatkan ilmu-ilmu lama, dan kita juga dapat input-input baru. Di samping kita dapat niat i'tikaf, kita dapat doa para malaikat yang turut serta dalam majlis ini, yang mengiringi kita sampai ke langit, mendoakan kerahmatan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu semua disebabkan oleh keyakinan kita kepada perkara-perkara ghaib, termasuklah syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita dambakan, yang kita inginkan. Jadi orang yang mendakwa dia rindukan syurga, maka tentunya dia akan segera melaksanakan kebaikan-kebaikan. Siapa yang takut neraka, maka mestilah dia menjauhkan diri, menghindarkan diri daripada keinginan-keinginan nafsu. Nafsu ni nak akan keseronokan. Biasanya keseronokan ini dia bawa kepada dosa. Akhirnya dia bawa kepada kelekaan, bawa kepada kealpaan, dan akhirnya lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takutkan neraka mesti dia jauhkan diri, hindarkan diri daripada keinginan-keinginan nafsu. Yang mana keinginan-keinginan nafsu ni, memang nafsu ni dia ajak melakukan keburukan, ajak melakukan benda-benda yang tak elok, benda-benda yang bawa dosa. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh nafsu ni akan ajak manusia untuk melakukan perkara yang jahat, perkara yang keji, perkara yang mungkar. Siapa yang yakin kepada kematian, kepada maut, maka rosaklah kelazatan atau terputuslah segala kelazatan darinya. Apa sebab yakin sangat kepada kematian, bimbangkan kematian, menyebabkan kenikmatan dunia tu tak sepenuhnya dia nikmati. Cukuplah.
Maknanya kita macam tak apalah, tak ambil di dunia, ambil di akhirat. Boleh je nak mewah, tapi ada tempat yang lain yang perlukan harta kita, duit kita. Jadi kita berpada-pada dengan kemewahan. Boleh je nak buat macam-macam kat rumah kita, boleh je nak pakai bagai-bagai kenderaan, tapi disebabkan oleh tanggungjawab, disebabkan oleh ada yang lebih memerlukan daripada mereka yang di bawah jagaan ataupun tanggungan kita, maka kita utamakan mereka berbanding dengan kemewahan diri. Jadi itulah tanda kita yakin kepada kematian, di mana ada batas kita untuk menikmati kelazatan-kelazatan yang terpampang, yang terhidang di hadapan kita. Jadi yakin kepada kematian membuatkan rosak segala kelazatan-kelazatan atau terputus segala kelazatan-kelazatan, ya, disebabkan oleh yakin kepada kematian. Barang siapa yang mengetahui bahawa dunia itu adalah tempat ujian dan berbagai kekotoran, maka dia akan merasa ringan atas musibah yang menimpanya. Ini hakikat dunia. Dunia merupakan tempat ujian. Maka mereka yang memahami hakikat dunia ni sebagai tempat ujian, maka sebarang musibah tidak menggusarkan hati dia. Dia tidak rasa gelisah, dia tak ada rasa tertekan, dia tidak rasa satu benda yang mengecewakan, kerana dia mengetahui tentang inilah hakikat dunia. Dunia yang menguji dia, dunia yang senantiasa ada teka-tekinya, yang seharusnya dia tangani dengan cara yang bijaksana. Jadi orang yang mengetahui tentang hakikat dunia, maka ringanlah ia menanggung sebarang musibah atas dirinya, sebab dia tahu tentang dunia memang begitulah tabiat dia, tak pelik. Jadi nak senang, nak nikmat, bukan tempatnya di dunia. Tempat kenikmatan yang hakiki, kebahagiaan hakiki adalah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ni boleh kita akan tenang, kita akan lapang, kita akan bahagia, tetapi dia tidak bersifat kekal. Hari ini kita aman, hari ini kita tenang, kita lapang, ya. Tapi mungkin satu hari nanti kita akan dalam keadaan yang tak aman, seperti saudara kita yang berada di Palestin sekarang, dan beberapa hari perang, ya, dalam keadaan peperangan, hidup dalam suasana perang, dibesarkan dalam suasana perang, dan sekarang mereka sedang berperang. Jadi itulah ujian bagi orang Palestin. Jadi dah kebiasaan bagi dia orang, dan kita doakan agar mereka terus tabah dan sabar. Dan kita lihat janji Allah telah pun menurunkan tentera-tenteranya, walaupun mereka dhaif pada segi kelengkapan perang, tapi ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bantuan daripada kita dengan doanya, dengan dermanya yang kita hulurkan untuk saudara kita yang berada di Palestin. Jadi orang yang mengetahui tentang hakikat dunia, maka mereka ringan dalam menghadapi musibah, apatah lagi musibah peperangan. Berat bagi kita, tapi bagi mereka dah biasa. Sesungguhnya perintah Allah untuk segera melakukan amal soleh demi cinta syurga telah pun disebutkan oleh Allah melalui firman-Nya, surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segera kamu untuk kamu kerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ni janji Allah syurga kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersegera untuk memperolehi ampunan Allah. Untuk memperolehi ampunan Allah, maka dengan ampunan Allah dia akan diberikan syurga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang
bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa ni orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang taat dengan perintah Allah, menjauhi larangannya, melakukan kebaikan demi kebaikan. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Jadi ini berkaitan tentang seseorang yang betul-betul takut kepada neraka. Dia akan letakkan diri dia sedaya upaya, dia akan mengelakkan diri dia sedaya upaya daripada keinginan-keinginan nafsu dia. Yang mana nafsu ni dia akan membawa kepada lembah terkutuk. Jadi Al-Quran ingatkan kita untuk kita takutkan neraka Allah. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin, dan peliharalah diri kamu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi dua tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, syurga dan juga neraka. Syurga bagi orang-orang Islam, neraka bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang Islam dengan kalimah syahadah, ia merupakan tiket untuk kita masuk syurga. Walaupun kita ada dosa, telah mana kita dibalas dengan balasan yang setimpal, akhirnya kita akan dimasukkan juga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun kita akan minta lindung daripada Allah agar kita dijauhkan daripada seksa neraka Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dengan kita bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kita untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda takutkan Allah, takutkan neraka Allah Subhanahu wa taala dengan taat Allah, taat perintah Rasul. Mudah-mudahan dengan itu semuanya akan beroleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita lihat ni bab yang lain. Ini sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang diam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifuh. Jadi yang pertama tadi berkaitan tentang diam. Nabi minta kita berdiam diri. Waktu bila? Ada waktu-waktunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik, ataupun diam itu lebih baik daripadanya. Jadi Nabi minta kita cakap benda yang elok-elok, benda yang mendatangkan pahala, benda yang mengundang pahala, baru boleh kita cakap. Benda yang tak mengundang pahala, baliknya dia mengundang dosa, cakap yalah, yang ada di sana unsur-unsur kejian, makian, umpatan bagi sakit hati dan sebagainya, fitnah. Jadi itu semua antara bentuk-bentuk kata-kata yang mengundang dosa. Jadi oleh kerana itulah maka orang-orang beriman dia berfikir sebelum dia berkata, bukan berkata dulu baru fikir. Jadi fikirkan setiap butiran yang nak disebutkan agar kita tak terlepas cakap. Bila terlepas cakap, menyebabkan kepada banyak bencana berlaku selepas itu. Mungkin bawa kepada hati terguris, bawa kepada putus saudara, bawa kepada perceraian, bawa kepada pergaduhan, bawa pada dendam, bawa pada hasad. Jadi itu semua antara punca daripada mulut ataupun lidah
yang kita cakap tapi tak fikir implikasi ataupun kesan daripada cakap kita itu, sama ada bawa kepada kebaikan ataupun kepada keburukan. Kadang-kadang manusia dia cakap lepas, dia tak fikir. Dia fikir hanya bila dia cakap lega dia. Sebab apa? Sebab tak stres. Kalau tak cakap, stres. Tapi bila dia nak menghilangkan stres dia, orang lain pula jadi stres, orang lain pula jadi sakit hati, orang lain juga jadi pandai baran. Disebabkan dia nak menghilangkan stres dia, orang lain dapat stres. Dan dia nak menghilangkan stres dia, dia boleh dosa. Jadi inilah bahaya lidah. Jadi Nabi minta kita jaga lidah. Kalau tak, lebih baik diam. Kerana Islam ni, dia merupakan agama kasih sayang. Agama yang mana kita kena selamatkan diri kita daripada melakukan benda-benda yang boleh merosakkan orang lain. Al-Muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar-benarnya itu orang Islam yang menjaga lidah dan juga tangannya daripada angkara jahat yang boleh dikenakan kepada orang Islam yang lain. Jadi kita kena menyelamatkan orang lain daripada angkara jahat, lidah dan juga tangan kita. Itu Islam maknanya agama selamat, agama sejahtera. Orang lain sejahtera dan selamat dengan kita, dan kita pun selamat dengan keadilan Islam. Kita selamat dengan keadilan Islam. Selamat bukan setakat di dunia, malahan selamat di akhirat. Dengan akidah Islam, harta kita selamat, jiwa kita selamat, akidah kita selamat, maruah kita selamat, semuanya selamat di dunia. Malahan selamat juga di akhirat disebabkan oleh Islam. Akhirnya kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang kafir yang tidak ada iman. Orang kafir memang tak ada iman. Jadi mereka mungkin selamat di dunia, aman di dunia, kaya di dunia, tapi rugi di akhirat. Di akhirat balasannya neraka selama-lamanya. Kenapa? Kerana tak dapat nikmat Islam. Jadi itulah Islam, agama keselamatan, agama keamanan, agama yang menganjurkan kasih sayang. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Kamu buat baiklah kepada penduduk-penduduk bumi, nanti kamu akan dirahmati, dikasihi oleh penduduk-penduduk langit. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan tentang tak sempurna iman seseorang selagi mana dia tak kasih kepada saudara Islam yang lain sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Tak sempurna iman seseorang selagi mana dia tak sayang kepada orang Islam yang lain sebagaimana dia kasihkan diri dia. Jadi orang Islam yang sayang kepada orang Islam yang lain, tentulah dia suka sebarang kebaikan yang diperolehi oleh kawan-kawan dia. Dia seronok, dia bangga kalau anak kawan berjaya, alhamdulillah. Kalau kawan tu dinaikkan pangkat, alhamdulillah, seronok. Sebab apa? Sebab berkongsi kejayaan. Tapi tak berlaku begitulah. Sebab manusia ni dia ada sifat hasad. Banyak yang sifat hasad. Anak kawan jaya pun kita tak bangga. Ataupun kawan dia naik pangkat pun kita tak bangga, malahan kita menjauhkan diri. Sebab apa? Sebab kita tak dapat apa yang dia dapat. Patutnya kita dulukan dia dulu, kita hebat lagi pada dia. Kan? Sepatut hati tu ada penyakit. Bila hati berpenyakit, begitulah. Tanda hati ni ada hasad, mudah saja apabila kita tak selesa dengan kebaikan yang diperolehi oleh saudara kita, oleh kawan-kawan kita. Dan kita bangga pula dan kita seronok bila mana sesuatu ada malapetaka yang menimpa saudara kita, saudara Islam kita. Saudara Islam kita rumahnya terbakar, contoh. Kita pun bukan simpati, terbaik lah hati kita, terbaik ya, contoh. Maknanya ada penyakit hati dalam diri. Nak scan ada penyakit hasad ataupun tak. Kalau hati tu ada perasaan sebegitu, maka kita banyak istighfar. Kerana tidak ada kasih sayang dalam diri kita. Biarlah kita ada nilai, ajarkan diri kita ada nilai kasih sayang. Di mana ada kawan kita, adik-beradik kita yang diberikan kejayaan, apa-apa kejayaan, kita syukur. Kita syukur
dah ucapkan tahniah lah dapat ini gini, doa syukur banyak, kita tumpang keseronokan, tak ada sifat dengki. Jadi ini bukan senang untuk kita pulihkan penyakit-penyakit seperti ini. Jadi penyakit-penyakit ini memang ada dalam diri manusia, bukan setakat rakan tawalan sahabat anda, dengan adik balik sendiri pun kita ada perasaan-perasaan jauh hati, dengki, tak boleh lihat adik ataupun abang terlebih sikit, jadi kita dah tak sedar hati, kita nak kita je lebih. Jadi ini gaduhan yang berlaku dalam keluarga, apatah lagi dengan saudara mara, apatah lagi dengan jiran, apatah lagi dengan yang lain-lain. Jadi begitulah Islam, dia menganjurkan kasih sayang, agama kasih sayang. Jadi kalau ada sifat kasih sayang ni, dunia akan aman. Bila tidak ada sifat kasih sayang, itulah menyebabkan dunia tak aman. Dunia tak aman. Mula dengan lidah tadi, dia akan bawa kepada bagai-bagai penyakit-penyakit menular. Yang akhirnya, kemuncaknya adalah perang. Kemuncaknya adalah peperangan. Kemuncak, bawah sikit bergaduh kabilah, bergaduh puak. Bawah sikit bergaduh individu. Bawah sikit buat zalim. Buat zalim ni bagai-bagai khianat, buatan khianat. Bila ada sifat dengki tadi, mula duduk dalam hati penyakit dengki, tapi bila mana tak diobati, penyakit dengki itu dizahirkan dengan perbuatan. Jadi itulah timbulnya khianat. Daripada penyakit hasad tadi, dia tak diobat, tak dirawat, maka dia akan bawa kepada penyakit itu dizahirkan dengan perbuatan, maka berlakulah khianat secara fizikal. Khianat secara fizikal ni ialah bagai-bagai lah. Kalau dulu anak murid khianat dengan guru, isi pasir dalam enjin, ataupun isi air dalam tangki minyak dulu. Lah ni cara sekarang ni. Ada yang khianat angkat kereta kancil tak atas meja. Dia marah kat cikgu disiplin tu. Ramai-ramai pangkat angkat kereta kancil guru disiplin tak atas meja makan. Macam mana cikgu tu nak bagi jatuh? Biar dia. Khianat. Murid khianat dengan guru. Mula geram, alalah dizahirkan melalui cara yang sebegitu. Jadi begitulah bagaimana Islam, agama yang kita kata agama kasih sayang, dia minta kita ni ubat penyakit diri ni mula dengan hati. Antara penyakit hasad. Jadi apa yang kita nak sebutkan tadi ialah diam. As-sumtu arfa'ul ibadah. Rawat Dailami. Diam adalah ibadah tingkat tertinggi. Jadi yang dimaksud dengan diam dalam konteks hadis ini ialah tak mengucapkan segala sesuatu yang tak bermanfaat untuk agama dan dunia. Juga tidak usah membantah orang yang menentang kerana kejahilannya. Jadi tak payah bantah orang jahil, dia bertekak, tak payah bantah pun tak tahu. Justru diam termasuk ibadah tingkat tinggi. Kerana kebanyakan kesalahan-kesalahan itu timbul daripada lisan ataupun lidah. Bagaimanapun jika seseorang itu hidup seorang diri, maka diamnya tak termasuk ibadah. Duduk seorang-seorang, diam, tak ada ibadah lah, memang tak ada cakap dengan siapa pun. Sebab diam ni sekiranya bercakap itu tidak mendatangkan manfaat, apatah lagi mengundang dosa. Itu juga dalam hadis yang lain, as-sumtu zainun lil alim wasitrun lil jahil. Diam itu hiasan bagi orang alim dan penutup ataupun tabir bagi orang-orang yang jahil. Jadi orang-orang yang alim ni dengan diam dia tu, dia akan mengangkatkan lagi martabat, dan juga dia menjadi penghias bagi dirinya. Manakala bagi orang-orang yang jahil ni, lebih baik tak tahu jangan cakap. Bila benda yang tak tahu nak cakap juga, maka terserlahlah kejahilannya. Jadi disebutkan di sini, diam itu adalah penutup bagi orang-orang yang jahil. As-sumtu sayyidul akhlaq, rawat Dailami.
Diam adalah pemimpin akhlak. Jadi daripada hadis-hadis yang telah pun kita bacakan tadi, yang kita sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahawa diam dari perkara yang tak ada pahala adalah pimpinan akhlak mulia. Diam dari perkara yang tidak ada pahala adalah pimpinan akhlak mulia, kerana ia dapat menyelamatkan pelakunya daripada ghibah. Ghibah ni maknanya mengumpat, memfitnah dan juga sebagainya. Adapun memperbanyakkan melakukan perkara yang mendatangkan pahala, contohnya zikir, bagai-bagai zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, baca Quran, dan dengar majlis ilmu. Jadi sudah pastinya ia lebih utama daripada diam. Itu lebih utama daripada diam. Kalau kita baca Quran, zikir, ataupun kita tengah discuss tentang perkara keilmuan, maka taklah diam itu lebih baik. Maka tentunya cakap itu lebih baik, berbincang itu lebih baik, bertanyakan soalan itu lebih baik dalam perkara yang menjana keilmuan, meningkatkan keilmuan. Manakala jihad adalah puncak agama. Jihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa, ni puncak ataupun kita panggil apa, kemuncak kepada agama. Kemuncak kepada agama. Jadi itu tanda pengorbanan yang paling besar, itu mengorbankan nyawa untuk agama, seperti sahabat kita yang berada di Palestin, mempertahankan negara dan juga agama. Baik, banyak pula ni hadis kaitan tentang apa ni, diam tadi. As-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam adalah hikmah, namun sedikit orang yang melakukannya. Jadi orang yang tak banyak diam, banyak cakap, dia belum mengetahui lagi hakikat ataupun hikmah daripada perkara tersebut. Jadi diam itu ada benda yang kita kena perlu diam, supaya kalau kita cakap, mungkin dia akan bawa kepada perkara yang lebih keruh, perkara mendatangkan perkara yang tidak harmoni, mungkin boleh bawa kepada pergaduhan, mungkin bawa kepada berjela-jela majlis tersebut. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi saya ingat untuk malam ni cukup dekat ni. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab yang lain pada waktu yang lain, dan insyaAllah pada solat Isyak sekejap lagi kita akan laksanakan qunut nazilah, rakaat terakhir sebelum daripada sujud. Biasa buat subuh, ni buat Isyak. Jadi ini arahan, okey, arahan saya ingat seluruh Malaysia ke, untuk kita mendoakan, sebab peperangan kali ini di Palestin lain daripada yang lain. Bukan macam dulu-dulu, ni lain daripada yang lain, dan kita doakan agar dimenangkan pejuang-pejuang Islam, sahabat-sahabat kita di sana, insya-Allah. Dan tentunya dia membawa kesan yang besar kepada seluruh dunia dengan kemenangan itu nanti, insya-Allah. Sekadar ini yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.